Okey, so untuk pengakuan modal syarikat Ashkhas ni, undang-undang mengiktiraf sistem syarikat bermodalkan barangan. Okey. So, tapi dengan syarat barangan tersebut hendaklah dijual setelah ia diserah dan dimiliki oleh syarikat. Maknanya kita kena transfer lah benda tu masuk dalam akaun syarikat. Maknanya dia boleh jadi inventory syarikat, kan? Inventory tu kira bahasa mudahnya barang-barang lah, kan? Barang-barang yang kita nak jual lah, sebab dalam konteks perumahan lain pula. Inventory itu adalah unit-unit yang tak terjual dalam satu tempoh yang lama, tapi ia masih menjadi aset syarikat, tapi dia adalah satu yang perlu di clearkan lah, dijual. Okey, maknanya kita nak kosongkan inventory kita sebab kita nak tukarkan aset itu menjadi cash, menjadi tunai. Okey, so untuk persyaratan simpan kira modal, pembayaran share akan kongsian syarikat hendaklah dalam bentuk harta yang boleh dikemukakan. Okey, so dan dalam penilaian modal juga perlu bergantung pada nilai semasa serta faedah-faedah daripada modal, pinjaman, pengiraan semasa dan sebagainya. Okey, so maknanya aset itu pun kita perlu nilaikan lah, kan, dalam konteks sini. Okey, seterusnya syarikat mudharabah. Okey, so mudharabah ialah perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha, di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya suatu projek penjagaan atau pelaburan dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembahagian untung yang disetujui bersama terlebih dahulu. Panjang definisi dia. Okey, kesimpulannya ada orang nak letak modal, ada orang nak uruskan. So kalau untung, dia dah decide nak bagi berapa persen. Okey, so dia bertujuan untuk menjalankan suatu projek lah. So ada dua jenis dalam mudharabah ni. Pertama, mudharabah mutlak. Yang kedua, mudharabah muqayyad. Okey, so mudharabah mutlak ni orang bagi duit, Rabbul Mal bagi duit, dia cakap ikut awak lah, awak nak buat apa-apa dengan duit ni, janji untung bagi saya 50% katakanlah, kan. So pengusaha bebas nak buat projek apa-apa pun. Okey, satu lagi bentuk ialah mudharabah muqayyad lah. Okey, dalam konteks ni pemodal atau Rabbul Mal dah letakkan syarat tertentu pada pengusaha. Okey, so contohnya, okey, saya nak awak buka kolam ikan, so kena dapatkan kolam ikan, kena jalankan dalam masa 5 tahun dan sebagainya di tepi Sungai Pahang contohnya. Okey, so dah jelas semua benda tu. Maknanya pengusaha tu tak boleh lah suka hati pula, saya nak buka kolam di Sungai Perak contohnya. Tak boleh, sebab dia dah letakkan syarat, saya nak letak tepi Sungai Pahang, kan. Nak bela ikan pating je, tak boleh nak bela tiba-tiba bela ikan keli, contohnya. Okey, so syarat perjanjian mudharabah, jumlah modal yang dikeluarkan diketahui oleh semua ahli syarikat ketika perjanjian itu dibuat. Okey, maknanya time nak sign agreement tu, dia dah jelas lah. Rabbul Mal letak katalah 50,000, dah jelas lah. Okey, dan modal tu pula hendaklah dalam bentuk tunai atau wang yang laku dalam pasaran. Okey, so maknanya boleh jadi dalam bentuk cek contohnya. Tak cek, biasanya orang tak bawa lah tunai 50,000 contohnya, kan. So orang bawa cek 50,000 atau dia letakkan dia punya fixed deposit 50,000 contohnya. Okey, so modal hendaklah sesuatu yang boleh dikemukakan atau boleh diserahkan semasa perjanjian dibuat. Okey, maknanya boleh letak duit 50,000 tu atau cek tu, kan. So hutang atau sesuatu yang gaib tidak boleh menjadi modal. Tak boleh saya berhutang 50,000 ini sebagai modal, tak boleh. Okey, so pembahagian keuntungan untuk pengusaha hendaklah berdasarkan nisbah tertentu, sama ada peratusan atau pecahan. Mana by percentage lah, biasanya kita bagi percentage lah. Okey, let's say 30% atau 50% dan sebagainya. Okey, maknanya kita tak boleh letakkan satu nilai. Okey, contohnya saya nak untung 10,000, dia dah cakap 10,000, kan, atau saya nak untung 5,000, lebih tu bagi kat awak, tak boleh. Dia kena by percentage, kan. Okey, so pengusaha tu pula hendaklah menjalankan perniagaan berdasarkan skop yang telah ditetapkan oleh pemodal. Tadi kita cakap, kan, pasal mutlak atau muqayyadah. Even mutlak tu pun technically tak adalah terlalu mutlak. Maknanya biasanya pengusaha tu dah cakap lah, awak buatlah ni macam ni, kan. Okey, ataupun awak
berniagalah guna benda ni, tapi janganlah jauh-jauh sangat. Macam tu contohnya. Okey. Kedua-dua pemodal dan pengusaha hendaklah memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Dalam kes ini, pengusaha ni, mudharib, dikira sebagai pemegang amanah jika menerima modal. Iaitu sebelum suatu pekerjaan dimulakan. Maknanya sebelum suatu pekerjaan dimulakan tu, dia dikira sebagai pemegang amanah. Apa kepentingan dekat sini? Okey, sebabnya katalah duit tu hilang contohnya. Kerja belum mula lagi, duit tu hilang. Maknanya dalam kes ni pengusaha kena ganti. Okey, sebab salah dia. Okey. Tapi kalau dah mula kerja atau lepas tu berlaku kerugian, okey, itu dikira sebagai kerugian daripada Rabbul Mal. Okey. Dan apabila memulakan perniagaan, pengusaha itu dikira sebagai wakil. Maknanya mudharib itu adalah satu wakil. Okey, so bila memperoleh keuntungan, pengusaha mempunyai hak atau bahagian tertentu sebagai rakan kongsi. Okey, walaupun dia tak letak duit, tapi dia letakkan tenaga. Okey, tenaga itu adalah satu modalan juga. Okey. Cumanya apabila syarikat mengalami kerugian, semua akan ditanggung oleh pemodal. Okey, maknanya Rabbul Mal akan rugilah, dia punya portion yang rugi tu. Kan? Dan pengusaha hanya akan dapat upah saja. Maknanya dalam kes ini, boleh jadi juga pengusaha tak dapat apa-apa sebab kerugian itu disebabkan dia. Okey, maknanya dia rugi tenaga dia lah. Okey. So sebarang pelanggaran syarikat adalah menjadi kesalahan dan orang melanggar akan membayar ganti rugi atau bertanggungjawab. Okey. So tak ada had lah dalam perjanjian mudharabah kepada pemodal. Maknanya nak 10 orang pemodal, 10 orang Rabbul Mal pun boleh, tak ada masalah. Okey. In term of pengusaha pun tak ada masalah. Tak ada had. Okey. Dan projek tu juga tak ada batasan. Maknanya nak libatkan dari perdagangan antarabangsa ke perindustrian, ke pertanian, ke perikanan ke, tak ada masalah. Kan? Again, tapi benda tu again perlu jelas lah sama ada mutlak ke muqayyadah. Kalau muqayyadah dah spesifik nak kena buat bisnes catering contohnya, boleh buat bisnes catering je lah. Kan? Okay, so kebaikan syarikat mudharabah ni macam-macam lah. Biasalah dia fikir kan. Mengurangkan pengangguran, meningkatkan ekonomi, bantu pemodal yang tak tahu nak mengembangkan modal. Ada orang dia ada duit je, tapi tak tahu nak bisnes. So, dia bagilah duit kepada orang yang bisnes. Kan? Orang yang pandai bisnes. Dia bagilah duit kepada pengusaha yang ada kemahiran tapi tak ada modal. Okay. So, daripada situ wujud kerjasama antara manusia. Kan? Okay, in term of perakaunan pula, kontrak mudharabah ini didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak, iaitu pemodal dan pengusaha. Okey, so pengusaha menggunakan modal yang diperuntukkan oleh pemodal dalam aktiviti pelaburan yang halal. Keuntungan yang diperolehi akan dibahagikan antara mereka berdasarkan syarat yang dipersetujui. Okey, so fuqaha tak ada masalah. Dia cakap mudharabah ini adalah satu transaksi yang harus. Namun sekiranya modal itu dikemukakan dalam bentuk barang atau hutang, okey, maka kontrak mudharabah itu adalah tidak sah. Okey, so ini bertujuan mengelakkan sebarang perubahan nilai sekiranya berlaku sebarang kelewatan pembayaran. Okey, so dan menurut konsep ini, pelanggan perlu bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya bagi mendapat keuntungan yang lebih besar sekiranya bank berjaya melaburkan wang dengan pulangan lumayan. Okey, bank pun ada tawarkan mudharabah. Okey, nanti mungkin kalau kita sempat kita akan bincangkan tentang IAP, Investment Account Platform. So, Investment Account Platform ini adalah satu, dia in a way attached dengan bank, tapi dia bukan dengan bank. Dalam kata lain, nampak macam fixed deposit. Okay, so maknanya katalah kita ada RM10,000 duit lebihan, RM10,000, okay, kita boleh letakkan duit ini dalam investment account platform. So investment account platform ni ada pelbagai projek. Okay, so katalah kita ambil business projek, ni contohnya projek yang real dalam investment account platform, projek catering. Okay, so projek catering tu dia dah buat lah projection berapa-berapa, katalah dia jangka dia boleh untung 5% contohnya, dan projek itu agak selamat, less risk apa semua, 5%. Compare dengan kalau fixed deposit sekarang berapa, mungkin 2-3%. Kan? So lagi banyak lah. Kan? So itu satu tarikan lah untuk investment account platform. Dan investment account platform, kalau kita tengok kat situ, contohnya tadi projek catering, dia memang satu kontrak mudharabah muqayyadah yang terikat lah. Kan? So nanti bolehlah Google
investment account platform. Okay. So dan bank kat situ, bank juga letakkan duit dia, as in bank juga terlibat sebagai robol mal. At the same time bank juga menjadi wakil yang menguruskan duit orang yang meletakkan, kan. Dia ni mudharib kan. Panjang pula cerita dia. Okey. Sebab dia bukan pengusaha, tapi dia jadi mudharib yang menguruskan wang, kan. Okey. So kadar peratusan akan ditetapkan peringkat awal, ikutlah 70% untuk pelanggan, 30% bank, 80-20, 60-40 dan sebagainya. Itu ikut kontrak. Okey. Satu perkara yang amat penting dalam akaun ini adalah deposit yang terkumpul hanya akan dilaporkan untuk milik syarikat yang telah ditapis secara syariah oleh pengurusan bank dan majlis penasihat syariah bank. Okey. So semuanya syariah compliant lah. Okey. So keuntungan itu memang dikira sebagai satu harta yang bersih, kan. Okey.